Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Disember bersama saya Nazira Syariat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Perdana Menteri Umum Kabinet Kerajaan Perpaduan malam ini. Juga 10 adun angkat sumpah Exco Pahang. Mesyuarat pertama Kabinet dijadual diadakan Isnin depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mesyuarat itu perlu diadakan segera sebaik sahaja senarai ahli Kabinet diumumkan. Bagi saya keutamaannya sebaik disusun Jemaah Menteri, saya akan panggil mesyuarat khas hari Isnin ini juga untuk menetapkan beberapa peraturan baru bagi Jemaah Menteri. Cara mereka mengurus kementerian, cara mereka berdamping dan bekerjasama dengan pejabat awam, cara mereka membuat pengumuman-pengumuman dasar dan cara jimat sebagai contoh untuk tidak membelanjakan lebih daripada yang sepatutnya. Menurut Perdana Menteri, mesyuarat Kabinet itu juga nanti membincangkan kos-kos berkaitan makanan ternakan, ayam serta baja agar dapat dikurangkan. Ujar beliau, setakat ini kerajaan telah berjaya memulihkan sedikit keyakinan pelabur dan ia membantu kedudukan ringgit serta mengurangkan kos import. Tegas beliau, Kabinet yang telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah itu juga lebih kecil dan tiada lagi lantikan duta-duta khas bagi menjimatkan dana negara. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Kenduri Rakyat bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhampiran Masjid Muhammad Al-Fatih, Taman Jati di Ipoh hari ini. Kunjungan beliau ke kawasan Parlimen Tambun hari ini sebagai program rasmi pertama di luar Putrajaya dan Kuala Lumpur selepas dilantik sebagai Perdana Menteri. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual akan mengumumkan barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan pada kira-kira jam 8.15 malam ini. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Perdana Putra Putrajaya, kita bersama wartawan Hadizah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkembangan semasa dari Pejabat Perdana Menteri Putrajaya dan dijangka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tiba bagi membuat pengumuman senarai Kabinet Kerajaan Perpaduan kira-kira pada jam 8.15 malam ini, di mana pengamal media sebelum ini telah pun mendapat makluman bahawa pengumuman itu sepatutnya dibuat pada jam 6 petang tadi sejurus tiba dari Perak selepas bertemu rakyat Tambun, namun ditangguhkan. Dan sedikit perkembangan pagi tadi, terdahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke Istana Negara pada jam 8.22 pagi bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan perjumpaan itu dipercayai bagi mempersembahkan senarai kabinet untuk diperkenan. Dan selepas 40 minit pertemuan bersama Yang di-Pertuan Agong, Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya meninggalkan istana untuk mengadakan pertemuan bersama Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Dan pengamal media di sini masih lagi setia menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mendengar sendiri pengumuman yang akan dibuat pada bila-bila masa sekitar jam 8.15 malam ini. Dan saya kira sampai di sini saja siaran langsung dari Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Izzah atas perkembangan itu. Tadi kita ke laporan seterusnya. 10 ahli Dewan Undangan Negeri DUN selesai mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Exco Pahang hari ini. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Exco itu diadakan di hadapan pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada jam 3 petang tadi. Upacara lantikan Barisan Exco mewakili blok Parti Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH dibuat selepas 4 hari Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail dilantik sebagai Menteri Besar secara rasmi.
8 ahli Dewan Undangan Negeri Adun daripada BN, manakala 2 daripada PH. Adun yang pernah berada di bawah pentadbiran kerajaan sebelum ini adalah Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Razak, BN Benta, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, BN Kerdau dan Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, BN Bebar. Manakala lantikan baharu bagi jawatan berkenaan ialah Insinyur Razali Kasim, BN Muazzam Shah, Datuk Muhammad Nizar Najib, BN Pramujaya, Datuk Sabariah Saidan, BN Guai dan Fazli Muhammad Kamal, BN Dong. Turut tersenarai 2 wakil gabungan parti dalam PH iaitu Sim Chon Siang dari PKR Teruntum dan Leong Yuman DAP Triang. Kesemua mereka kemudian menandatangani surat sumpah dengan disaksikan Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar, Riayatuddin Shah, Ibni As-Sultan Abdullah, Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Pembinaan Kompleks Masjid Asyakirin Seksyen 1 Bandar Mahkota Ceras amat diperlukan ahli Korea berikutan pembangunan serta pertambahan penduduk tahun demi tahun sejak kira-kira 10 tahun lalu. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Penaja Pembinaan Masjid berkenaan, Wan Muhammad Jeffrey Wan Ibrahim, ketika ini hanya terdapat surau yang digunakan jemaah untuk menunaikan solat Jumaat. Katanya surau dengan kebenaran solat Jumaat yang digunakan jemaah ketika ini hanya dapat menampung kira-kira 1,500 jemaah pada satu-satu masa. Namun jemaah melimpah hingga perkarangan surau disebabkan pertambahan penduduk. Beliau berkata surau sedia ada itu sudah beberapa kali menjalankan proses penambahbaikan serta pembesaran bagi menampung pertambahan jemaah di kawasan itu. Ujarnya, ada penduduk terpaksa menempuh perjalanan 5 km ke masjid berhampiran, namun masjid di situ juga agak sesak dan sempit. Melihat kepada keadaan surau yang sedia ada sekarang, yang mana kita sudah pun tidak mampu untuk menampung pertambahan jemaah, terutama pada hari Jumaat, hari perayaan dan sebagainya, dan kita pun dah beberapa kali membuat penambahan pada binaan asal surau ini. Dalam masa yang sama masih lagi berlaku pada masa-masa tertentu limpahan jemaah, terutama hari Jumaat. Kerana itulah kita memikirkan perlu ada sebuah masjid yang mana masjid tadi boleh menampung jumlah jemaah yang mana memberi keselesaan pada mereka. Bagaimana di surau yang ada sekarang ni, bahagian tambahan tu dia agak terbuka dan dia kurang selesa lah untuk jemaah. Mengulas lanjut, Wan Muhammad Jeffrey berkata, masjid baharu berserta kompleks Islam yang akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk dewan dan rumah kedai dibina di atas sebidang tanah berkeluasan 5.3 ekar menjelang Februari tahun depan. Katanya sebanyak 10 juta ringgit diperlukan untuk pembinaan masjid berkapasiti 3,000 hingga 5,000 jemaah, tidak termasuk kuartus dan infrastruktur lain. Tambah Wan Muhammad Jeffrey, pihaknya telah mencuba pelbagai cara bagi mencari dana sebelum ini, namun jumlah itu masih tidak mencukupi. Jelasnya, sejak kutipan dibuat 10 tahun lalu, jumlah dana baru mencecah sekitar 5.4 juta ringgit setakat ini. Justru beliau mengharapkan lebih ramai pihak dapat membantu dalam menyegerakan pembinaan masjid berkenaan. Orang ramai yang ingin membantu dalam pembinaan masjid ini boleh menyalurkan sumbangan menerusi maklumat dan akaun yang tertera. Aiman Hoir Abdul Rahman, 22 tahun yang dinobat sebagai juara akademik Da'i Muda Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim ADMY 2022 tidak menyangka kemenangan berpihak kepadanya. Katanya ia merupakan langkah permulaan untuk lebih aktif dalam bidang dakwah yang bukan sahaja tertumpu di lapangan, malah juga melalui platform media sosial. Tambah DMY Aiman Hoir, meskipun media sosial menjadi fokus utama, dia berharap masyarakat tidak meletakkan stigma ustaz selebriti terhadapnya dan pendakwah-pendakwah yang lahir daripada program realiti. Katanya dia mempunyai pendirian dan berusaha untuk tidak terpengaruh dengan perkara yang membawa impak negatif terhadapnya dalam memegang tanggungjawab sebagai pendakwah. Sebab sebelum-sebelum ni pun saya memang berdakwah, fokus saya dalam media sosial saja. Jadi mungkin selepas ini nak perbaikilah. Sikit-sikit yang mana kita belajar ke Akademi Da'i Muda ni, kita ambil dan kita perbaiki, kita berdakwah dalam media sosial. Saya tetap dengan pendirian saya punya pendirian dan saya pegang teguh pendirian saya, iaitu tidak perlu untuk nak melayan semua orang. Yang persoalan yang boleh dijawab, jawab. Yang tak boleh dijawab, janganlah jawab.
Sementara itu, Ayman Hoir yang juga merupakan pelajar Universiti Al-Azhar Mesir bersyukur dinobatkan sebagai juara selepas 4 bulan berada dalam akademik tersebut. Katanya doa dan dorongan kedua ibu bapanya antara asbab dia berjaya menempuh pelbagai cabaran dan ujian. Terkejut sebenarnya sebab kita tak jangka diri kita yang akan juara keseluruhan. Tapi ala kulli hal pun kejuaraan ini bukanlah untuk diri saya juga. Ini untuk sahabat-sahabat saya yang lain juga. Semestinya faktor utama adalah doa daripada Umi dan abah saya sendiri kerana saya selama ini hanya menumpang doa mereka saja. Kalau tanpa doa mereka sudah semestinya saya tidak mampu pergi sejauh ini sebenarnya. Program siri keempat ADMY 2022 turut menyaksikan 3 lagi peserta akhir iaitu pelajar Universiti Sultan Idris Muhammad Hafiz Muhammad Din 24 tahun, pelajar Universiti Malaysia Terengganu Nur Husnamat Ghani 23 tahun dan dari Universiti Ohio State Amerika Syarikat Siti Fatimah Hairuddin 27 tahun. Juara Aiman Hoir Abdul Rahman membawa pulang wang tunai berjumlah RM15,000, tiket mengerjakan umrah, bar emas, rehal diraja gol, produk kesihatan, piala iringan dan sijil penghargaan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Namazi Haris berpandangan ADMY merupakan sebuah program realiti dakwah yang dapat melestarikan ekosistem dakwah di negara ini. Justru beliau menyeru agar program-program seumpama itu dapat disemarakkan lagi oleh mana-mana saluran media tempatan sekaligus menepis stigma ustaz selebriti kepada pendakwah hasil program-program realiti. Kita pun perlu ada imbangan. Kalaupun kita nak buat program yang bersifat hiburan, tapi imbangkan juga dengan program dakwah realiti. Pastinya tidak ada yang sempurna. Tetapi apabila kita berterusan dan kita bekerjasama dengan ulama, kita bekerjasama dengan mufti dan kita bekerjasama untuk meletakkan satu framework, format, saya pasti masyarakat, orang ramai akan faham perjuangan kita. Tambahnya, ADMY 2022 dilihat mendapat sambutan luar biasa daripada penonton berbanding sebelum ini. Ia susulan kelainan cabaran dan persembahan yang ditonjolkan dalam pentas akhir semalam, yang mana peserta akhir diberi cabaran seperti tazkirah dan sesi hard talk dengan topik yang menyentuh isu-isu semasa dan dijawab secara spontan oleh peserta. Saya yakin setiap program yang dianjurkan itu dia ada falsafah dia sendiri, ada matlamatnya sendiri, ada tujuannya sendiri. Kita di Akademi Dai Muda Yadim, falsafah kita tak lari daripada nak melahirkan bakat dakwah, kita nak melahirkan aktivis dakwah yang boleh terus terlibat dengan masyarakat. Kita di Yadim, kita memang mempunyai puluhan ribu program setiap tahun, program dakwah dalam pelbagai bentuk, sama ada pendidikan, kerja-kerja kebajikan, kerja sosial dan sebagainya. Tambah Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Soh, program ADMY bermatlamat untuk melahirkan pendakwah di samping memberi kefahaman kepada masyarakat tentang proses sebenar untuk menjadi pendakwah. Selain menjadikan anak muda di negara ini lebih terbuka dan mula menyemai minat untuk menceburkan diri dalam bidang dakwah. Syekh Mishari doakan kesejahteraan Malaysia. Alhamdulillah, bertemu kembali. Qori terkenal dari Kuwait, Syekh Mishari Rashid Al-Afasi mengimamkan solat Jumaat di Masjid Wilayah Persekutuan yang dihadiri ribuan jemaah hari ini. Difahamkan Syekh Mishari berada di Malaysia bermula 1 hingga 6 Disember ini. Selesai mengimamkan solat Jumaat, Syekh Mishari turut mengalunkan bacaan surah Al-A'la dan Al-Qadar. Ketika mengalunkan bacaan Al-Quran, ribuan jemaah mengambil peluang untuk merakam video serta mengambil gambar sebagai kenangan. Syekh Mishari turut membacakan doa untuk kesejahteraan kepada Malaysia sebelum meninggalkan masjid itu. Operasi mencari dan menyelamat SAR kanak-kanak yang dibaham buaya berhampiran pangkalan jeti pasukan polis marin PPM Lahad Datu semalam diteruskan hari ini. Operasi pencarian disambung semula jam 7 pagi tadi selepas operasi SAR ditangguh pada petang semalam.
Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah berkata, operasi SAR hari kedua dimulakan dengan kaedah pencarian di permukaan atas air menggunakan bot penyelamat di lokasi kejadian. Setakat ini, mangsa yang dipercayai di bahan buaya masih belum ditemui. Dalam kejadian jam 10 pagi semalam, kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun itu hilang dilarikan buaya selepas diserang reptilia itu di lokasi kejadian. Bapanya pula parah dengan kecederaan di beberapa bahagian badan dan kepala akibat digigit buaya ketika cuba menyelamatkan anaknya. Bekas pemandu e-hailing ditahan bersama 170.58 kg dadah bernilai 6.14 juta ringgit di sebuah rumah sekitar Subang Jaya pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi berkata, suspek berusia 49 tahun itu ditahan pada jam 3 petang di rumah sewa yang dijadikan sebagai tempat simpanan dadah. Suspek yang mempunyai satu rekod lampau berkaitan rumah judi dipercayai aktif menjalankan kegiatan pengedaran dadah di sekitar Lembah Kelang sejak 2 bulan lalu. Dadah yang dirampas itu terdiri daripada 166 bungkus plastik dengan 111 bungkusan berlabel teh Cina, manakala 55 bungkusan plastik lut sinar yang kesemuanya disyaki mengandungi dadah jenis metamfetamin. Kami percaya bekalan dadah ini adalah daripada pasaran luar negara. Dan dadah ini dijumpai di rumah tersebut dan kami percaya rumah ini digunakan sebagai tempat penstoran bekalan dadah tersebut. Ianya adalah berdasarkan kepada maklumat dan kami percaya kami seminggu lebih awal daripada itu. So berdasarkan maklumat, tindakan serbuan telah diambil. Semasa tangkapan hanya seorang, tetapi biasanya pengedaran dadah ini bergerak secara satu sindiket. Suspek direman 7 hari sehingga 7 Disember ini di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hasil ujian air kencing terhadap suspek adalah negatif dan pihaknya masih menyiasat sama ada suspek tersebut terlibat dengan sindiket dadah lain. Baik, ketika ini sedang berlangsung sidang media pengumuman Kabinet Kerajaan Perpaduan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sama-sama kita saksikan pengumuman berkenaan di Perdana Putrajaya. Sebenarnya ada beberapa anggapan bahawa pengumuman itu didahulukan. Saya nak jelaskan bahawa saya telah menetapkan dari awal pengumuman adalah 8.15 malam. Yang menetapkan awal itu hanya rakan-rakan yang berminat untuk menyegerakan, sebab itu disebut jam 5 yang baru saya sampai dari Tambun dan Ipoh tadi setelah menghadap Bawah Duli Yang Maha Mulia. Paginya yang di-Pertuan Agong, lepas itu Sultan Perak dan kemudian majlis bersama rakyat di Tambun. Kabinet ini atau Jemaah Menteri ini adalah Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Maka ada beberapa prinsip yang diterima pakai untuk merangkul semua kekuatan induk dan dukungan berikutnya. Kekuatan induk itu adalah Pakatan Harapan yang mencatat jumlah undi terbanyak dan ahli parlimen terbesar. Diikuti oleh Barisan Nasional yang memilih itu bersama dan GPS Sarawak. Ketiga tunggak ini telah sepakat bukan sahaja dalam membentuk Jemaah Menteri tetapi menetapkan beberapa dasar utama. Governance atau tata kelola yang baik dan juga keutamaan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan beban rakyat dari sudut kos sara hidup. Kesepakatan ini memungkinkan kita kemudian melebarkan jaringan kepada GRS
dan sekarang ini selain dari warisan APCO yang sedia ada. Ini bermakna kekuatan kerajaan perpaduan dalam parlimen sudah mencecah sekitar 2/3. Jadi dengan mandat ini ia telah memberi keyakinan kita untuk membentuk suatu barisan jemaah menteri yang lebih padu dan akan bekerja sebagai satu pasukan dan menumpukan perhatian dalam soal pemacuan pertumbuhan ekonomi yang segar dan menumpukan perhatian kepada permasalahan rakyat. Dengan ini saya akan mengumumkan barisan jemaah menteri kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Haji Fadillah bin Yusof. Menteri Pengangkutan Loke Siu Fook atau Anthony Loke. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad bin Sabu. Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi bin Ramli. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Ko Meng. Menteri Pertahanan Muhammad bin Haji Hassan. Menteri Kerja Raya Alexander Nanta Linggi. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Menteri Sains dan Teknologi Chang Li Kang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Betty Shukri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin bin Ayub. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Betty Osman. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Iwan Benedict. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Zamri bin Abdul Kadir. Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Menteri Pendidikan Fadlina binti Siddiq. Menteri Perpaduan Negara
Agu anak dagang. Menteri Agama, Ketua Mahkamah Syariah sekarang, Ketua Hakim Mahkamah Syariah, Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Makhtar, Menteri Belia dan Sukan, Yu Xiao Suan atau Hana Yu, Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha binti Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Sabah dan Sarawak, Armizan bin Muhammad Ali. Sementara itu, urusan kerajaan khususnya Kementerian Kewangan akan dibantu oleh beberapa penasihat yang tidak akan mengambil upah. Ia akan diketuai oleh penasihat Petronas Tan Sri Hassan Marekan. Okey, ada soalan? Setelah mengangkat sumpah jam 3 petang esok, insya-Allah, dan diperkenan oleh Kebahdulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, saya akan mengadakan pertemuan khas dengan menteri-menteri supaya beberapa peraturan dan hala tuju dan kaedah baru diperkenalkan dengan maksud memusatkan usaha dalam kerja mereka, menjalankan kerja dan mengelakkan segala kecurigaan tentang kemungkinan pembaziran, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Saya telah menetapkan bahawa dalam Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan yang diutamakan adalah soal tata kelola dan good governance dan isu yang boleh atau langkah-langkah yang harus diambil untuk meringankan beban rakyat, sementara fokus utama tetap pemacuan ekonomi. Baik. Terima kasih. Berapa perkhidmatan yang boleh dibuat dengan pengurangan saiz kabinet dan juga pengurangan gaji Penyematan sebenarnya itu adalah sekiranya kita dapat mengelakkan pembaziran, mengurangkan perbelanjaan yang sia-sia yang seperti mana saya sebut yang dimulakan oleh pejabat Perdana Menteri sendiri. Tentunya penyematan tidak terlalu banyak dengan pengurangan jumlah menteri ini, tetapi ia satu permulaan memberikan signal yang jelas kepada rakyat bahawa Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan dengan kekuatan pejabat awam yang diketuai oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara akan memastikan jaminan ini dilaksanakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi sidang media pengumuman Kabinet Kerajaan Perpaduan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, kita berhenti berehat seketika. InsyaAllah selepas ini. Seks luar nikah penjara setahun. Bersama berita Al-Hijrah, kita ke perkembangan luar negara. Indonesia dijangka meluluskan kanun jenayah baharu bulan ini yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun bagi kesalahan seks di luar perkahwinan. Timbalan Menteri Kehakiman Edward Omar Sharif Hiarish berkata, selepas proses perbincangan selama beberapa dekad, kanun jenayah baharu itu dijangka diluluskan 15 Disember ini. Selain itu, bersekedudukan sebelum berkahwin turut diharamkan.
Draft undang-undang itu mendapat sokongan beberapa kumpulan Islam konservatif di negara berkenaan, namun ditentang pihak pembangkang yang menyatakan ia bertentangan dengan pembaharuan liberalisasi yang digubal selepas kejatuhan pemimpin Suharto pada 1998. Sebelum ini, draft pindaan undang-undang kanun jenayah itu sudah diluluskan pada 2019 tetapi mencetuskan batahan di seluruh negara di mana puluhan ribu orang berdemonstrasi menentang pindaan undang-undang berkenaan yang dilihat mengawal moral dan kebebasan bersuara serta menyekat kebebasan awam. Pindaan undang-undang itu juga turut melarang tindakan menghina presiden atau institusi negara serta mengeluarkan kenyataan yang bertentangan dengan ideologi negara. Bagi kesalahan menghina presiden, tuduhan hanya boleh dilaporkan presiden dengan peruntukan hukuman maksimum penjara 3 tahun. Sekurang-kurangnya 37,000 ekor unggas di ladang penternakan terpaksa dimusnahkan ekoran penularan wabak selsema burung. Langkah itu diambil selepas wabak yang berlaku di sebuah ladang di Huako Utara 5 menjejaskan hidupan liar di beberapa kawasan di seluruh negara. Menurut Ketua Kawalan Penyakit Agensi Kesihatan Pertanian Negara Senasa yang juga pakar veterina George Mantilla, tindakan memusnahkan unggas yang dijangkiti adalah sebahagian daripada protokol untuk mengawal wabak selain mengelak jangkitan penyakit itu merebak ke kawasan lain. Beberapa minggu kebelakangan ini, kira-kira 14,000 burung laut mati akibat selsema burung. Berkuat kuasa pada Khamis, Peru mengisytiharkan kecemasan kesihatan negara selama 90 hari selepas mengesahkan kes selsema burung H5N1 dalam ayam ternakan. Selsema burung adalah penyakit yang tidak mempunyai penawar dan ia berisiko mengancam burung liar dan domestik seperti itik, ayam dan ayam Belanda. Rodua pecah rekod jualan tertinggi. Laporan BA Niaga, perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro2 merekodkan pencapaian terbaik dalam sejarah dari aspek prestasi pengeluaran, jualan bulanan dan tahunan. Jumlah jualan Pro2 juga meningkat 50% tahun ini berbanding tempoh sama pada 2021. Dalam satu kenyataan hari ini, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata 250,795 unit terjual antara Januari dan November tahun ini. Ia melepasi sasaran tahunan keseluruhannya iaitu 247,800 unit yang diumumkan pada awal tahun ini. Ia sekaligus mencatatkan rekod jualan tertinggi Pro2 sejak syarikat itu ditubuhkan pada 1993. Bagi perbandingan tahun ke tahun, jualan Pro2 meningkat sebanyak 50% daripada 167,250 unit yang dijual dalam tempoh sama tahun lalu. Pro2 juga berjaya mencapai pengeluaran bulanan tertinggi sejak penubuhannya iaitu sebanyak 29,149 unit. Pencapaian jualan ini adalah seiring dengan prestasi pengeluaran setakat tahun ini yang berjumlah 258,960 unit. 3 model teratas Pro2 yang dijual pada November ialah Beza dengan 8,089 unit, diikuti Myvi dengan 6,624 unit dan Azia dengan 5,812 unit. Datuk Seri Zainal Abidin berkata Pro2 akan meneruskan momentum jualan dan pembuatannya untuk memastikan semua pelanggan menerima kenderaan Pro2 lebih cepat. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam, berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum dan selamat malam.